Kopi Vosian, Izoiri Tasha Jonis Mijol, Mempedio Zudut BTTV Sorobriti. Datuk Seri Muhammad Syafiee akan memanggil bekas Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Muhammadin Ketapi berhubung ucapannya mengenai pencerobohan di Tan Dua Lahad Datuk pada 2013. Dia dah minta maaf dan saya akan panggil dia. Apa sebab dia nyatakan. Dia pun saya dipahamkan dah minta maaf dah. Okey? Adakah akan menjejaskan Kita teruskan perjuangan kita ya. Dia dah minta maaf. Datuk Seri Muhammad Syafiee ditanya mengenai video tular yang menunjukkan Muhammadin ketika berucap mendakwa pasukan keselamatan yang bertempur dalam insiden Tan Dua sebenarnya berperang dengan ayam dan anjing. Berikutan video yang tular itu, Muhammadin telah mengeluarkan kenyataan maaf secara terbuka. Katanya beliau tidak berniat menghina anggota keselamatan, sebaliknya merujuk kepada Barisan Nasional yang sepatutnya menyelesaikan isu tuntutan Filipina ke atas Sabah secara mutlak. Sementara itu, Muhammadin memohon maaf dan berkata beliau tidak berniat menghina anggota keselamatan ketika peristiwa pencerobohan Tan Dua dalam ucapannya itu. Bekas Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Muhammadin Ketapi menafikan beliau menghina pengorbanan anggota tentera dan polis dalam insiden pencerobohan di Tan Dua Lahad Datu pada 2013. Dalam satu kenyataan, beliau menegaskan tidak pernah menghina anggota keselamatan, tetapi kegagalan Kerajaan Barisan Nasional dalam memantapkan aset kawalan sempadan negara sehingga memungkinkan kejadian pencerobohan itu berlaku. Muhammadin berkata kenyataannya semasa kempen di Kampung Wawasan telah disalahertikan. Beliau berkata tidak pernah sama sekali memperkecil apatah lagi menghina anggota keselamatan kita yang telah berjuang bermati-matian untuk menjaga kedaulatan negara daripada penceroboh. Ketika memberikan ceramah tersebut, beliau berkata hanya memberikan gambaran mengenai kesukaran yang dihadapi oleh anggota keselamatan dalam mempertahankan kedaulatan negara yang berpunca daripada kelemahan kerajaan terdahulu dalam menyelesaikan isu pendatang tanpa izin. Seharusnya video yang ditularkan tersebut dimainkan sepenuhnya dan bukan hanya merujuk kepada soal tersebut semata-mata. Muhammadin mengutuk sekeras-kerasnya permainan kotor pihak tertentu yang jelas mahu menjatuhkan maruah parti warisan Sabah. Sekiranya isu pendatang tanpa izin menjadi keutamaan kerajaan terdahulu, kejadian di Tan Dua tidak mungkin berlaku, tegas beliau. Muhammadin bagaimanapun memohon maaf sekiranya video yang ditularkan dengan niat jahat tersebut mengguris hati anggota-anggota keselamatan keseluruhannya. Rakyat Sabah diminta untuk terus mematuhi prosedur operasi standard untuk mencegah penularan COVID-19 di saat negeri ini berdepan pilihan raya pada 26 September ini. Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal sekali lagi mengingatkan rakyat agar tidak leka dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang sedia ada untuk menjaga kesihatan diri ketika negeri ini berdepan ancaman COVID-19 menjelang pilihan raya negeri PRN Sabah. Ketua Menteri berkata pusat arahan COVID-19 Sabah yang diwujudkan di bawah pentadbirannya akan mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memastikan PRN Sabah berjalan lancar. Saya juga tekankan supaya tentang perlunya kita berhati-hati, berjaga-jaga tentang kesihatan kita. Walaupun kita tahu bahawa kita berhadapan dengan pilihan raya, jangan kita lupa bahawa kita juga berhadapan dengan penyakit COVID-19. Tapi kita akan pastikan supaya ianya dapat dibendung dan ianya dapat diurus dengan baik. Command Center akan mengambil tindakan yang sepatutnya untuk memastikan keadaan ini dapat kita lakukan dengan baik. Beliau berkata demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Dun Suk dan Tulid di Pekan Suk siang tadi. Kenyataan Datuk Seri Muhammad Syafiee itu cukup jelas bahawa beliau tidak pernah memandang ringan kepentingan menjaga kesihatan diri ketika berdepan PRN terutamanya ketika negeri ini diancam wabak COVID-19. Sebelum ini, Ketua Menteri memaklumkan setiap rakyat Malaysia yang layak mengundi tidak boleh dihalang daripada menunaikan tanggungjawab sekiranya ada mana-mana individu yang dijangkiti COVID-19 mahu mengundi pada 26 September ini.
Namun kenyataan Ketua Menteri itu disalah tafsir oleh masyarakat sekeliling, malah diputar belit oleh beberapa pengamal media. Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal sebenarnya ingin memberi penekanan bahawa kesihatan diri dan hak rakyat untuk menunaikan tanggungjawab haruslah berjalan seiringan kerana PRN kali ini merupakan penentu masa depan rakyat Sabah. Selepas suk, Datuk Seri Muhammad Syafiee kemudiannya ke Nabawan untuk program Majlis Bersama Rakyat DUN N46 Nabawan dalam siri jelajah menemui pengundi di seluruh Sabah menjelang PRN. Ini mesej beliau kepada lebih 1.12 juta pengundi Sabah. Kami mau berkhidmat untuk bangsa kami di Sabah, rakyat Sabah itu saja. Jadi saya harap sungguh jangan lupa 26 hari bulan ini kita pastikan, bulatkan tekad kita, undi kita, pastikan kita boleh menang di Sabah ini. Saya sudah menjelajah dari atas ujung di Pulau Bangi sampai ke ujung di Tawau Kelabakan. Di tengah-tengah Cina, api-api Luyang Likas. Saya ingat gelombang ini. Orang bilang gelombang putih ini cukup kuat di bumi Sabah. Ketua Menteri menyeru kepada seluruh rakyat Sabah agar menolak secara mutlak peranan keluarga aman dalam politik Sabah selepas mereka menguasai negeri ini dan mengaut kekayaan hasil buminya. Walaupun tidak bertanding dalam PRN Sabah, bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman seperti telah bersedia untuk mengekalkan pengaruh beliau apabila ahli keluarganya berada di dalam parti-parti yang bertanding. Selain Presiden Parti Cinta Sabah PCS Datuk Seri Hanifah Aman yang merupakan adiknya, beberapa calon lain yang bertanding di parti berbeza juga merupakan ahli keluarga beliau. Antaranya ialah menantunya yang juga calon bersatu di Membakut, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif dan calon bersatu Dun Gawang, Datuk Gulam Haidar Bahadar yang merupakan besan Musa. Turut bertanding ialah anak saudaranya iaitu calon Parti Solidariti Tanah Airku star di Dun Lawan Anwar Ayub Khan. Musa sendiri merupakan ahli UMNO dan anaknya iaitu Yamani Hafiz adalah ahli Parlimen Sepitang daripada Bersatu. Mengulas perkara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Apdal berkata, strategik politik itu membuktikan bahawa keluarga aman akan tetap menguasai negeri ini jika rakyat memberikan sokongan kepada parti yang mereka wakili. Sehubungan itu, beliau menyuruh kepada seluruh rakyat Sabah agar menolak secara mutlak peranan keluarga aman dalam politik Sabah selepas mereka menguasai negeri ini dan mengaut kekayaan hasil buminya. Tidak jadi tanding. Musa tidak tanding, dia mau kasih dapur sama adiknya. Habis parti. Musa aman, Hanifah aman, Parti Cinta. Anaknya bersatu. Anak Ayub aman, star. Beliau berucap dalam majlis bersama rakyat di Landung Ayang Kudat. Muhammad Syafiee berkata Musa dan keluarganya memasang strategik agar rakyat Sabah tidak mempunyai pilihan. Namun hakikatnya Parti Warisan Sabah ada untuk menamatkan pengaruh keluarga itu. Apa yang orang Sabah tidak ada pilihan? Musa aman sama Hanifah aman. Parti apa ini? Apa dasar parti? Yakinlah dengan keupayaan pasukan keselamatan dalam menjaga dan mempertahankan Sabah daripada ancaman anasir luar. Jangan besarkan isu kemasukan rakyat dari negara jiran, kata pengerusi PKR Sabah Datuk Christina Liu. Itu kenyataan calon-calon PKR Sabah berhubung kenyataan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali mengenai cubaan masuk rakyat negara jiran yang dikatakan cuba membuat kekacauan semasa hari pengundian. Kenyataan itu dibuat pengerusi PKR Sabah Datuk Christina Liu yang juga calon Warisan Plus Api-Api bersama calon lain iaitu Mustafa bin Sakmud Tempasuk, Peto Galim Inanam, Abdul Rahman Yaakob Klias, Raymond Ahwar Suk, Ali Jus Sipil Tamparuli, Sazali Donol Abdullah Matunggong.
Menurut kenyataan itu, rakyat Sabah tidak perlu takut untuk keluar mengundi pada 26 September ini kerana pasukan keselamatan di Sabah sangat profesional dalam memastikan keselamatan rakyat. Kami percaya rakyat Sabah cukup matang dan bekerjasama penuh dengan pihak berkuasa bagi memastikan perjalanan PRN Sabah berlangsung dengan lancar. Kami ingin memberi amaran keras jangan ada pihak yang tidak bertanggungjawab mempergunakan isu ini untuk mengelirukan dan menakutkan rakyat Sabah, kata mereka dalam satu kenyataan hari ini. Kenyataan Datuk Seri Haji J. Noor bahawa Sabah memerlukan pertolongan Persekutuan di Bidas Setiausaha Agung Parti Warisan Sabah, Loreto Padua Junior. Setiausaha Agung Parti Warisan Sabah Loreto Padua Junior mengkritik kenyataan Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia Sabah Datuk Seri Haji J. Noor yang sekali lagi menunjukkan ketidakupayaannya untuk mengangkat martabat dan maruah negeri ini. Haji J mengulangi kenyataannya bahawa Sabah memerlukan pertolongan daripada Kerajaan Persekutuan dan apa sahaja bantuan yang dihulurkan oleh Kerajaan Persekutuan, rakyat akan menerimanya dengan hati yang gembira. Dalam satu kenyataan hari ini, Loreto berkata tidak ada peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia ataupun Perjanjian Malaysia 1963 yang mengatakan bahawa Sabah dan Persekutuan harus lari dari segi politik untuk menjamin pembangunan, pemberian peruntukan dan pengagihan belanjawan tahunan untuk Sabah. Loreto menegaskan ketidakadilan dalam mengagihkan peruntukan pembangunan serta belanjawan tahunan yang telah dipraktikkan oleh UMNO sejak 1980-an akan ditentang habis-habisan oleh Parti Warisan Sabah. Katanya rakyat Sabah sudah bosan melihat gelagat pemimpin tertinggi UMNO dari seberang yang datang ke Sabah dan menjanjikan peruntukan demi peruntukan. Sedangkan Sabah sudah menyumbang berbilion-bilion ringgit hasil dari petroleum dan kelapa sawit kepada Kerajaan Persekutuan. Katanya rakyat Sabah tidak mahu terus diumpan dengan pelbagai janji-janji peruntukan oleh Perikatan Nasional dan UMNO. Perjuangan Parti Warisan Sabah adalah untuk melepaskan Sabah dari cengkaman BN yang selama ini mengatakan bahawa negeri ini lemah dan tidak mampu berdiri sendiri. Usaha melonjakkan semula ekonomi Sabah yang terkesan oleh COVID-19 akan dilaksanakan Warisan Plus apabila mendapat mandat rakyat Sabah pada pilihan raya negeri 26 September ini. Bendahari Agung Parti Warisan Sabah, Terence Yambul, memberi jaminan usaha untuk meracakan semula ekonomi negeri ini yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19 akan dilaksanakan sejurus sahaja Warisan Plus mendapat mandat dari rakyat Sabah pada 26 September ini. Katanya, agenda utama Warisan Plus melalui misi dan visi yang dilancarkan 12 September lalu ialah untuk memulakan agenda pemilikan ekonomi dalam kalangan rakyat Sabah, khususnya penduduk di kawasan luar bandar melalui industri pertanian, penternakan dan perniagaan. Ini kerana agenda berkenaan mampu meningkatkan taraf hidup, daya saing dan keyakinan mereka. Terence juga menjelaskan bahawa untuk membolehkan lebih ramai pelabur asing datang dan membuka kilang mereka di Sabah, Warisan Plus akan membuka lebih banyak hub-hub perindustrian di negeri ini. Terence berkata Warisan Plus mempunyai kelebihan berbanding dengan parti-parti lain dalam usaha menarik syarikat-syarikat kecil dan sederhana SME asing untuk datang dan melabur di negeri ini. Kebanyakan bekas Menteri Persekutuan dan Negeri yang berkaitan dengan perdagangan antarabangsa dan pelaburan asing ada dalam Warisan Plus. Mereka ialah bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Daryl Laiking, bekas Menteri Perdagangan dan Industri Sabah Datuk Seri Wilfred Madius Tangau dan bekas Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah Datuk Raymond Tan. Naib Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Jorjan Sambakong menggesa rakyat Sabah bersatu hati dalam menolak kehadiran parti luar yang mahu meneruskan kuasa otonomi ke atas hasil bumi negeri ini. Cukup jadi pengemis hasil negeri sendiri. Naib Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Jorjan Sambakong menggesa rakyat Sabah bersatu hati dalam menolak kehadiran parti luar yang mahu meneruskan kuasa otonomi ke atas hasil bumi negeri ini. Cukuplah 60 tahun, 26 tahun kita jadi pengikut. Betul kan? Cukuplah. Bukan saja berkorban, bahkan kita sudah terkorban peluang untuk membangunkan negeri Sabah. Kita tidak ada niat balas dendam, tapi kita ada hak untuk menjaga kepentingan rakyat negeri Sabah.
Jawatan berkata demikian dalam majlis sepetang bersama calon warisan di Pusat Daerah Mengundi Bugaya di Sempurna semalam. Turut hadir calon warisan N66 Bugaya, Manis Buka Muhammad Dara. Semakin ramai menyertai Parti Warisan Sabah. Hilang kepercayaan kepada parti masing-masing, lebih 1,000 ahli Gabungan Rakyat Sabah GRS menyertai Parti Warisan Sabah. Mereka adalah dari 15 cawangan di Sepitang termasuk Barisan Nasional, Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan Parti Bersatu Sabah. Penyertaan mereka ke dalam warisan dibuat semasa majlis bersama rakyat Dun Sindomin yang dihadiri Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal di Sepitang semalam. Di Kudat, 155 orang ahli Barisan Nasional dari cawangan Kampung Purina, Andap Jawa dan Sungai Karang menyerahkan borang keahlian menyertai warisan. Mereka yang menyerahkan borang kepada Naib Ketua Bahagian Warisan Kudat, Bencong Chen Bin yang juga ahli calon warisan Dun Tanjung Kapur. Usaha mengembalikan geran tanah akan diteruskan oleh Kerajaan Warisan Plus di kawasan Dun Suk. Calon Warisan Plus Dun N45 Suk, Raymond Ahwar memberi jaminan bahawa usaha mengembalikan hak geran tanah akan diteruskan di kawasan Dun itu. Raymond berkata keprihatinan Warisan Plus di bawah kepimpinan Datuk Seri Muhammad Shafie sudah terbukti apabila Ketua Menteri amat komited meluluskan geran tanah penduduk yang sememangnya hak dan milik rakyat. Seperti yang kita maklum, yang amat berhormat Ketua Menteri sekarang ini lantang untuk mengembalikan hak rakyat yang sepatutnya menjadi milik rakyat di seluruh negeri Sabah, iaitu tanah-tanah yang ada di negeri Sabah. Jadi bagi saya rakyat Suk ini sebenarnya boleh saya katakan majoriti mempunyai masalah-masalah yang ada kaitan dengan tanah. Jadi apabila saya diberi mandat dalam pasukan Warisan Plus sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, sudah tentu bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin masyarakat di Mahkamah Adat Negeri di Dun Suk, unit UPPM di Dun Suk akan duduk bersama untuk mengenal pasti mana-mana kampung yang mempunyai masalah ini supaya kita membuat penyusunan, penyelarasan supaya pihak-pihak berwajib dapat membuat memproses permohonan tanah tersebut maupun mungkin berkaitan dengan pembangunan untuk diambil tindakan oleh kerajaan negeri kelak pada selepas kita memerintah ataupun menerima mandat daripada rakyat. Raymond menggesa lebih 10,000 pengundi Dun Suk bersatu hati menyokong Warisan Plus bagi memastikan pembangunan di kawasan Suk memberi manfaat yang sepatutnya dinikmati oleh penduduk sejak dahulu lagi. Sebelum ini, masalah bekalan air dan elektrik serta jalan raya yang masih tidak berturap merupakan antara masalah yang dihadapi penduduk di kawasan Dun Suk. Selain itu, penduduk di kawasan ini juga berhadapan dengan isu hak tanah yang masih belum selesai meskipun Kerajaan Barisan Nasional pernah berjanji akan mengambil perhatian terhadap permasalahan mereka. Dan saya juga berharap supaya kerajaan selepas kita bentuk pada 26 hari bulan ini mendapat mandat yang begitu besar supaya memastikan pembangunan yang seimbang dan juga masalah-masalah di masyarakat khususnya di Dun Suk ini dapat diambil kira oleh kerajaan, terutamanya yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Shafie Abdal sebagai seorang Ketua Menteri yang amat prihatin. Seperti yang kita maklum, yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Shafie Abdal salah satu Ketua Menteri yang cukup prihatin dengan memberi geran-geran individu kepada masyarakat yang sudah tentu sebenarnya yang mendapat manfaat yang cukup besar adalah masyarakat Suk kerana kita mempunyai tanah yang luas. Calon Parti Warisan Sabah Dun Tulid, Mudi Dubing, yakin keserasian Gabungan Warisan Plus mampu menyelesaikan masalah yang membelenggu penduduk di kawasan Tulid sejak sekian lama. Mudi berkata kesemua calon pembangkang tidak mempunyai kesepakatan untuk membentuk kerajaan, justru penduduk harus mengambil kira kekuatan Warisan Plus. Kita nampak tidak ada kesepakatan daripada mereka dan ini harus difikir secara masak-masak daripada para pengundi. Jadi, tidak ada gunanya kalau kita undi semua tetapi kita tidak dapat membentuk kerajaan. Hari ini kita nampak keserasian di pihak Warisan Plus ini. Kita nampak pergerakan cukup cantik dan cukup mantap dan saya percaya ini adalah satu kekuatan kita untuk memenangi pilihan raya kali ini.
Mudi ditemui di Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dun Tulit dan Suk hari ini. Mengulas lanjut, beliau berkata isu tanah, bekalan air terawat termasuklah kemudahan asas seperti jalan raya adalah aspek kritikal yang perlu diberi perhatian di Tulit. Dalam pada itu, beliau berharap hampir 9,000 pengundi Dun Tulit dapat memberi peluang kepada Warisan Plus yang sebelum ini sudah terbukti amat komited dalam membela nasib masyarakat Sabah. Saya melihat masalah yang kritikal di kawasan Dun Tulit ini, salah satu daripadanya adalah isu tanah. Isu tanah dan selain daripada itu jaringan-jaringan jalan raya ke kebun-kebun. Selain daripada itu juga kita akan bagi tumpuan pada menyelesaikan masalah bakalan air terawat selepas kita dibagi kuasa ataupun mandat daripada pengundi-pengundi di kawasan Dun Tulit ini. Saya percaya dengan kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Shafie Apdal sebagai Ketua Menteri nanti akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh penduduk-penduduk. Saya ingin mengajak dan merayu kepada semua masyarakat khususnya di kawasan Dun Tulit ini untuk bagi peluang kepada calon warisan calon nombor 2. Ketua dan Misomo Toko Vago.